Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video we're going to talk about the congregational prayer during COVID-19 according to the SOP. So for the table of content, the first thing that we're going to talk about is the introduction, where we're going to give you a background idea about the current situation and also explain some terms that we're going to use throughout this video. And then we're going to talk about the current SOPs that are implemented at this moment. And then we're going to see if the law of congregational prayer while keeping distance is according to the fatwa, and then we're going to talk about the equipment that are used to implement the SOPs in mosques. After that, we're going to see the advantages and disadvantages of the SOP, and then we're going to see the effect of violating the SOP itself, and finally we're going to see and summarize everything that we've talked during this video. So for the introduction, we all know that during this year, at the beginning of this year, COVID infected most of the countries, and each country tried to address this problem in its own unique way. So for Malaysia, they tried to address this problem with the MCO. MCO stands for the Movement Control Order, which is the restriction of the civilians' movement in the country to prevent the spread of COVID-19. For MCO, there are different types. The first type is the RMCO, which stands for the Recovery Movement Control Order, and then there is the CMCO, which is the Conditional Movement Control Order. Then there is the EMCO, which is the Enhanced Movement Control Order. And each MCO has different set of SOPs. You might be wondering, what is SOP? What do you mean by SOP? So SOP stands for the Standard Operating Procedures, and in this context, it's the set of rules that are created by the government that should be followed to combat the spread of COVID-19. And specifically what we're going to talk about in this video is the SOPs that are related for the congregational prayer. Congregational prayer in Malay means Salat Jum'ah, which is the prayer that are done in a group. This includes also the Friday prayer. SOP yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua masjid yang merangkumi masjid negeri, masjid daerah, masjid qaryah dan surau Jumaat, dan pelaksanaan di wilayah persekutuan dan rujukan pelaksanaan di negeri lain. Bagi aktiviti pula, aktiviti yang tidak dibenarkan ialah seperti aktiviti masjid dan surau selain solat Jumaat dan solat jemaah. Selain itu, amalan iktikaf di dalam masjid untuk tempoh yang agak lama juga tidak dibenarkan. Selain itu, aktiviti rentas sepadan untuk jemaah qaryah juga tidak dibenarkan. SOP tersebut hendaklah dipatuhi, dan arahan tetap hendaklah mematuhi garis panduan solat Jumaat, solat jemaah, solat jenazah bukan COVID-19 dalam tempoh PKPB. SOP yang perlu dipatuhi semasa solat jemaah dan solat Jumaat. Nombor 1, kawalan penularan dan jangkitan. Mengadakan kaunter di pintu masuk yang dihadkan bilangannya bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Melakukan sanitasi ruang solat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas dan ruang wuduk sebelum dan selepas solat. Penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah bilangan tandas yang ada pada satu masa. Nombor 2, kawalan dan pengesanan. Ahli jemaah wajib membawa kad pengenalan diri. Jika gagal, ahli jemaah harus diarah pulang. Kehadiran direkodkan di dalam buku kehadiran. Pintu masjid dibuka hanya sejam sebelum azan dan ditutup sejurus selepas selesai doa dibacakan. Nombor 3, penandaan jemaah. Pengurusan masjid hendaklah membuat penandaan jarak antara jemaah sekurang-kurangnya 1 meter. Nombor 4, etika jemaah. Mengadakan penjarakan sosial di dalam dan di luar masjid. Jarak antara ahli jemaah adalah sejauh 1 meter antara satu sama lain, dan jemaah wajib memakai face mask. Cara masuk dan keluar masjid mestilah mengikut giliran dengan beratur serta menjaga penjarakan yang terkawal. Jemaah yang menghidap penyakit kronik, warga emas yang berumur
70 tahun dan ke atas, serta kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan hadir berjemaah di masjid. Semua ahli jemaah yang hadir hendaklah mengambil wuduk dan membawa sejadah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Jemaah dipastikan terus bersolat dan dalam keadaan tenang. Tiada perkumpulan dibenarkan selepas solat Jumaat sama ada di dalam atau di luar masjid, dan hanya jemaah lelaki saja digalakkan untuk hadir ke masjid. Video-video selepas ini merupakan antara video yang merujuk kepada setiap SOP dan langkah yang ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk memastikan semua umat Islam mematuhi sewaktu menunaikan solat berjemaah di masjid supaya semua terhindar daripada sebarang penjakitan wabak COVID-19. Di Johor, pihak pengurusan masjid hanya membenarkan seramai 40 jemaah warga tempatan menunaikan solat Jumaat. Tinjauan di Masjid Kota Iskandar Puteri, Johor Bahru mendapati bukan saja rakyat tempatan, malah warga asing turut hadir di hadapan masjid seawal jam 12. Di Perak, beberapa masjid mengambil inisiatif mewujudkan sistem nombor giliran. Sistem dilaksanakan Masjid Al-Karya Kampung Larut Tin, Taiping, memandangkan kawasan karya mencecah hampir 3,000 jemaah. Kira-kira 600 jemaah di Masjid Al-Abrar di Kuala Nerus, Terengganu hampa kerana tidak dapat menunaikan solat Jumaat selepas hampir 3 bulan masjid ditutup. Hanya 566 jemaah sahaja yang dibenarkan menunaikan solat Jumaat. Masjid Al-Kautar Tawau di Sabah pula terpaksa mendapatkan bantuan pihak polis bagi menyuraikan jemaah yang mahu menunaikan solat Jumaat. Pihak pengurusan masjid mendakwa hanya menerima 40 jemaah berikutan SOP, turut akan melaksanakan satu sistem penggiliran. Alright, so ini adalah poin yang pertama. So menularkan atau merebak wabak penyakit COVID-19 dengan mudah dan cepat di mana tempat melalui sentuhan di persekitaran masjid ataupun jemaah sekeliling. So poin ini bermaksud jika ada para jemaah yang datang ke masjid dengan tidak follow SOP, so dia akan menyebabkan kesan ataupun implikasi, iaitu dengan menularkan atau merebak wabak penyakit COVID-19 dengan mudah melalui sentuhan. So jika seseorang itu tidak follow SOP, tidak memakai mask, tidak scan temperature, so kita tak tahu yang sama ada seseorang itu ada COVID ataupun tidak. So ini akan menyebabkan mudahnya merebak penyakit COVID-19 dengan mudah melalui sentuhan ataupun persekitaran masjid dengan jemaah sekeliling. Okay, so untuk yang next slide, iaitu poin yang kedua, dikenakan denda atau bayaran kompaun dan penjara. So ini kalau kita untuk para jemaah yang degil ataupun ingkar arahan, boleh dikenakan denda, bayaran kompaun sebanyak RM1,000 ataupun penjara, dan mungkin kedua-dua sekali jika disabitkan kesalahan. Jika masjid melaksanakan atau membuat tindakan iaitu dengan mengurangkan kapasiti orang yang hadir untuk datang solat jemaah ke masjid, seperti dalam 10 orang, 20 orang ataupun 30 orang, mengikut kawasan masjid lah, macam mana, kecil ke besar ke, seperti yang gambar yang anda dapat lihat sekarang ni. Okay. So untuk poin seterusnya, melaksanakan waktu yang ditetapkan ataupun terhad untuk datang ke solat masjid. Selepas tamat waktu tersebut, pintu pagar masjid akan ditutup. So seperti yang gambar yang kamu lihat sekarang ni, mungkin masjid akan dibuka contohnya pada hari Jumaat ataupun solat fardu ataupun solat fardu atau solat Jumaat lah yang kamu semua dapat lihat sekarang ni. So untuk poin yang seterusnya adalah pasukan khas ataupun rela akan menjaga masjid jika ada yang ingkar arahan SOP. So ini untuk kebaikan kita semua. Jika ada yang setengah para jemaah yang degil ataupun tidak mengikut SOP, so kerajaan akan menambahkan pasukan khas seperti rela ataupun polis untuk menjaga masjid supaya mereka dapat menulis nama, scan temperature dan juga menggunakan sanitizer, membawa pelitup muka ataupun sedadah. Okay, so last point untuk topik saya adalah semua para jemaah perlu datang ke klinik untuk membuat swab test.
So jika ada setengah para jemaah yang mungkin ada COVID dan juga ingkar arahan SOP ketika datang ke masjid, mungkin AJK masjid perlu melaksanakan atau mengerahkan semua para jemaah untuk datang ke klinik untuk membuat swab test. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai peralatan yang digunakan ketika solat Jumaat di masjid pada musim COVID-19. Peralatan yang pertama adalah stand thermometer. Alatan ini digunakan untuk mensemak suhu jemaah yang hadir di masjid supaya jemaah dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai gejala COVID-19. Peralatan yang kedua adalah face mask. Face mask ini diwajibkan kepada semua jemaah untuk memakainya sebelum masuk ke masjid supaya dapat menghindari daripada wabak COVID-19 ini terus tersebar. Peralatan yang ketiga adalah QR code. QR code ini digunakan ketika jemaah untuk masuk ke masjid. Semua jemaah perlu scan QR tersebut bagi mendapatkan data kehadiran mereka ke masjid tersebut. Peralatan yang keempat adalah sejadah. Setiap jemaah diwajibkan untuk membawa sejadah dari rumah dan mengambil wuduk dari rumah bagi memudahkan urusan di masjid. Dan peralatan yang terakhir adalah hand sanitizer. Hand sanitizer ini disediakan oleh pihak masjid bagi memudahkan jemaah untuk menggunakannya supaya dapat menghindar dari wabak COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rules for congregational prayers according to a fatwa by a mufti of the Federal Territory. This fatwa answers the question, is it permissible to perform congregational prayer by implementing social distancing? The answer to that question is, for the ruling on this issue, we must refer to the original ruling on the closing and filling of the saf for prayer, which is a sunnah. In the hadith of the Prophet, peace be upon him, straighten your rows as the straightening of rows is essential for perfect and correct prayer. By Sahih al-Bukhari. And from Abu Mas'ud, he said, the Messenger of Allah, may peace be upon him, used to touch our shoulders in prayer and say, keep straight, don't be irregular, for there will be dissension in your hearts. Sahih Muslim. Another hadith narrated by Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, the Prophet, peace be upon him, said, and do not leave openings for the devil. If anyone joins up a row, Allah will join him up. But if anyone breaks a rope, Allah will cut him off. Sunan Abu Dawud. The original ruling for having gaps is makruh and invalidates the rewards of congregational prayer according to the above hadiths. However, if there is a necessity to have gaps or distance between a person to the next person in the middle of prayer, then it is no longer makruh nor is it haram. This is according to the Islamic legal maxim, exigent matters make the prohibited permissible, and the makruh ruling is abrogated when there is a necessity. Dr. Labib, a mufti of the Federal Territory, said that according to the fiqh perspective, maybe the ruling of makruh is no longer applicable according to Allama ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala when it happens due to necessity for it to be done. Wallahu a'lam. According to the above facts and discussions, we are inclined to state that it is permissible to perform congregational prayer while keeping a distance between the makmum during an epidemic outbreak if, by performing the congregational prayer, it is still safe from the spread of disease. In addition to that fatwa, a separate fatwa from Hyderabad, India, says that, according to the Sharia, we are supposed to stand shoulder to shoulder, and that this is sunnah. Given the COVID-19 pandemic, standing at a distance from each other is permissible. This is an example of self-arrangement for congregational and Friday prayers during the virus outbreak. The Imam is up first in front of everyone, and then the prayers are 1 meters horizontally from each other and 1.4 meters diagonally from each other. Kelebihan solat jemaah mengikut SOP. Yang pertama, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dengan menjaga jarak fizikal antara jemaah. Kedua, dapat mendisiplinkan jemaah supaya mengikut dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Yang ketiga,
dapat meningkatkan kawalan kendiri setiap jemaah ketika berada di dalam tempat ibadah. Keempat, menjadikan diri sebagai seorang yang mengikut perintah pemimpin seperti mana yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Yang kelima, sebagai tanda kita ikhtiar untuk kita menggalakkan diri kita daripada perkara yang buruk. Kekangan solat berjemaah mengikut SOP. Secara ringkasnya, kekangan solat berjemaah mengikut SOP adalah: pertama, kanak-kanak di bawah umur 7 tahun tidak dibenarkan hadir hari ini kerana kemungkinan imunitinya yang rendah menyebabkan mereka dihalang untuk hadir ke masjid. Kedua, jemaah perlu membawa sejadah sendiri. Hal ini kerana untuk mengelakkan perkongsian barang-barang di masjid serta mencegah diri daripada pengguna sebelumnya yang mungkin disyaki pesakit COVID-19. Ketiga, banyak aktiviti di masjid ditangguhkan. Semestinya aktiviti di masjid ditangguhkanlah bagi mengelakkan kadar persentuhan dan mencegah penyakit daripada menular semula. Okey. Yang keempat, penjarakan 1 meter menyebabkan banyak ruang yang diambil, mengakibatkan jumlah jemaah yang mampu menunaikan solat adalah terhad. Betul kan? Sebab apabila solat berjemaah secara 1 meter ni ikutkan boleh muat lagi 2 orang. Seorang lah biasanya. Kalau kecil 2 orang lah. Okey. Yang kelima, walaupun SOP dilaksanakan, tidak mustahil untuk para jemaah bercakap-cakap serta melakukan persentuhan antara jemaah. Ini kalau di masjid yang kurang daripada segi penjagaan serta pengawasan daripada AJK masjid serta orang rela, mungkin jemaah adalah berada di dalam luar kawalan. Tapi tak dimention kepada setiap masjid lah, ada certain masjid. Okey. Poin ke-6, pihak masjid perlu memperuntukkan banyak wang bagi sanitize semula masjid selepas penggunaan masjid. Okey. Kemungkinan dalam seminggu pihak masjid terpaksa memperuntukkan sejumlah wang bagi membersihkan ataupun sanitize semula masjid. Poin ke-7 dan ke-8 adalah mengenai solat Jumaat pula. Okey, kehadiran jemaah akan diterima sebelum azan berkumandang sahaja. Okey. Bacaan khutbah ringkas jemaah diminta segera beredar dan tiada sebarang aktiviti bersalam-salaman dan mereka terus beredar menerusi satu pintu dan jalur yang telah ditetapkan oleh AJK masjid. Ini merupakan salah satu kekangan yang kita kata terpaksa kita hadapi lah di waktu COVID ini. So here we come to the conclusion part. Malaysian Muslims are allowed to attend congregational prayer and other religious activities at mosques and surrounds during SOP. So during SOP, we should follow some rules to attend the prayers in the mosque. So attendants have to enter and leave the mosque in an orderly manner, which is very important for all of us. Then the second one is temperature checks and sanitation procedures must be conducted before entering a mosque. And recording of attendance, which is very mandatory for all the Muslims. And the fourth one is social distance. Prayers are to be coordinated according to the social distance measures, where attendants must remain 1 meter distance during prayers. And the fifth one is prayer mats, which we usually use for performing prayers. Prayer mats, people are required to bring their own prayer mats, and the most important thing is wear face masks. And they are also required to perform their wudu at home, not in mosque, at home. Okay, and about gathering, any kind of gathering inside or outside the mosque is strictly prohibited. Okay, so let's go to the next slide. Okay, here we can see two pictures.
in these two pictures we can see the attendants, the Muslims, people. They're entering the mosque by maintaining social distances, by maintaining 1 meter social distances. These two picture says the same thing. Okay, so let's go to the next one. And in this picture, we can see they stand for prayers by maintaining 1 meter distance from each other. And this picture, this is very beautiful picture. This is in Mecca's Grand Mosque. Look, we can see here they're performing their congregational prayer by maintaining distance, and which looks really good here. Okay, so this is congregational prayers resumes at Mecca's Grand Mosque. Okay, so that's all from here. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.